Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihil kiram. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qaulun ma'ruf wa maghfirah khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Sadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita membaca tajuk bab yang ke-83, bab majaa fi qaulil ma'ruf. Kita petik daripada kitab Baharul Mazi jilid yang ke-13. Bab yang telah datang ia pada menyatakan cakap yang baik-baik. Baik, kita baca hadisnya bersama-sama. An Ali qala. Tolong ikut saya baca. An Ali qala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah ghurafan yura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Faqama a'rabiyun faqala liman hiya ya Rasulullah? Qala liman ataba al-kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla lillahi bil-laili wan-nasi niyamun. Baik, kita akan membaca hadis Nabi SAW tentang bilik-bilik yang terdapat di dalam syurga dan untuk siapakah rumah-rumah ataupun ghurafan yang di dalam syurga itu. Daripada Ali bin Abi Talib katanya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah, bahawasanya di dalam syurga itu ghurafan, ada beberapa bilik. Ghurafan maknanya bilik. Satu lagi kita sebut hujurat, bilik juga. Yura zuhuruha, yang mana daripada luar nampak min butuniha, nampak kepada yang di dalamnya. Wa butunuha min zuhuriha, dan yang di dalam pula nampak akan di luarnya. Faqama, maka bangun seorang Arab Badui, A'rabiyun. A'rabi maknanya Arab Badui. Maka berkatalah Arab Badui tadi, faqala liman hiya ya Rasulullah? Bilik-bilik macam tu untuk siapa ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, liman atabal kalam, kepada orang ataba, yang baik al-kalam, perkataannya. Yang pertama untuk orang yang baik perkataannya. Kedua, wa at'amat ta'am, orang yang selalu memberi makan kepada orang. Wa adamas siyam, kepada orang yang melazimkan berpuasa. Wa shalla lillahi, dan orang yang bersalat kerana Allah. Bil laili, pada waktu malam. Wan nas, padahal manusia niyamun, sedang tidur pada waktu itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi sebut 4 manusia yang akan memperolehi rumah di dalam syurga, bilik di dalam syurga yang serba indah. Tuan-tuan, hari ini kita duduk dalam surau. Tuan-tuan, yang di luar nampak di dalam, yang di dalam nampak di luar. Kita panggil cermin. Adakah bilik dalam syurga ni Ustaz macam cermin dalam surau kita sekarang? Kita yang dalam surau ni nampak budak-budak duk main di luar. Yang budak-budak yang main di luar nampak kita yang duduk cokoh di sini ni. Adakah bilik tu macam itu Ustaz? Tuan-tuan, Nabi sebut macam tu bunyi dia, tapi bukan macam kita. Sebab Nabi sebut dah, gambaran dalam syurga ni tak pernah dapat kita gambarkan. Jangan tuan-tuan duk bayang cermin dalam syurga ni macam cermin kita ni.
cermin kita ni tuan-tuan, empuk pecah, tumbuk pun pecah, tutup pintu kuat sikit pun pecah. Dalam syurga tak ada pecah-pecah macam ni. Dalam syurga bukan cermin kita ni tuan-tuan, ada yang nipis, ada yang tebal. Dalam syurga ni kita tak tahu. Mungkin daripada permata, daripada yakut, daripada permata-permata yang tidak terhingga, yang tak terbanding kepada kita bandingan dia, kecantikan dia. Pendek kata tuan-tuan, tak sama dengan apa yang kita ada. Tak pernah terbayang dengan kepala otak kita akan nikmat yang terdapat di dalam syurga. Maka ditanya kepada Nabi SAW, siapakah yang boleh masuk dalam bilik yang cantik ni? Siapakah yang berhak dapat bilik ni? Maka Nabi sebut, semua orang boleh dapat. Semua orang boleh dapat. Nabi sebut dalam hadis yang lain, syurga ni semua orang boleh masuk, melainkan orang yang tak nak. Ulang balik. Syurga ni siapa pun boleh masuk, melainkan orang yang tak nak masuk syurga. Siapa pun boleh masuk. Bukan yang masuk syurga ni tu imam je tuan-tuan. Hak tak jadi imam boleh masuk syurga. Ada dia sebut situ, untuk siapa bilik-bilik tu? Imam. Ada dia sebut. Imam pun dia tak sebut, Bilal pun dia tak sebut, penceramah pun dia tak sebut. Dia tak sebut lah tuan-tuan. Yang boleh dapat bilik-bilik itu ialah orang yang membuat Facebook live. 3 orang ni je boleh masuk tuan-tuan. Dia tak sebut. Dia sebut umum. Siapa-siapa pun boleh masuk. Siapa dia? Yang perkataan dia baik. Siapa dia? Yang selalu jamu orang makan. Siapa dia? Orang yang sentiasa berpuasa. Siapa dia? Orang yang rajin bangun malam untuk bersolat. Bukan rajin bangun malam kencing, tu dah betis, lain tuan-tuan. Bangun semayang, bukan bangun pergi bilik air, pergi ke tandas. Saya tiap-tiap malam bangun ustaz, makcik ngencing manis ustaz. Itu lain tuan-tuan. Saya nak cerita kepada tuan-tuan bahawa Nabi Muhammad datang kepada kita, dia tak bawa budaya pemisahan gender. Laki-laki lebih baik daripada perempuan, dia tak sebut. Dia tak sebut. Cuma dalam Quran sebut ar-rijalu qawwamun, laki-laki itu memimpin. Tapi dia tak sebut pun laki-laki lebih darjat daripada perempuan. Tak juga. Siapa-siapa pun boleh masuk syurga, baik laki baik perempuan. Jadi makcik-makcik jangan duk faham seronoklah orang laki-laki dema lah sembahyang Jumaat, dema jadi imam, dema jadi Bilal, dema jadi penceramah, dema semuanya. Senanglah dema tu masuk syurga. Makcik-makcik jangan cakap macam tu makcik. Okey. Apa yang ustaz cakap Perak malam ni? Ada Perak menang. Tuan. Ada berada sebut tadi ustaz, kita juara. Iyalah juara tuan. Semangat berada tu ustaz, kita juara ustaz. Astagfirullahalazim tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab ada orang perempuan kata seronoklah orang laki-laki dia orang dapat sembahyang Jumaat. Orang perempuan tak wajib sembahyang Jumaat. Macam mana kami nak lebih pahala? Senanglah orang lelaki masuk syurga. Di surau kami ni ustaz ada 4 tu imam. Semua lelaki, apa salahnya bagi seorang pada perempuan ustaz? Oi. Makcik nak jadi liberal ke apa ke? Nak jadi liberal pergi Afrika, pergi Amerika. Dah ada dah masjid untuk liberal. Perempuan jadi imam. Makmum lelaki-lelaki satu saf dengan perempuan. Bilal perempuan pula. Itu liberalnya, sesat barat tu tuan-tuan. Allah Ta'ala ni dia meletakkan kepada kita pada satu-satu kedudukan dia. Meletakkan pada sesuatu yang sesuai pada kedudukan itulah dipanggil sebagai adil. Tetapi akibat daripada keadilan itu semua orang boleh masuk syurga. Bukan maknanya laki-laki jadi imam, perempuan tak boleh jadi imam pada laki-laki, maka dia menidakkan perempuan. Tidak. Kerana menjaga maslahah orang perempuan, menjaga kebaikan untuk orang perempuan, menjaga kehormatan untuk mereka, dan menjaga juga hati bagi laki-laki. Tetapi semayang laki-laki dan semayang perempuan sama saja nilainya di sisi Allah. Walaupun perempuan semayang balik sana, ada berlangsir-langsir lagi, pahalanya sama je tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Asr,
wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. 4 benda. Siapa yang paling untung? Siapa yang takkan rugi? Siapa yang paling bagus? Siapa yang boleh dapat syurga? Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang berdakwah pada jalan yang benar, dan orang yang sabar. 4 benda ni. Yang ini yang disebut sebagai kunci syurga. Banyak tuan-tuan sebut tentang kunci syurga ni. Tajuk kita 7 kunci syurga. Dalam hadis tak sebut pun 7 kunci syurga. Itu kata-kata Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri yang sebut 7 kunci syurga. Dengan ilmunya, dengan yakinnya, dengan amanahnya, dengan jujurnya, dengan sidiknya. Itu anak kunci syurga. Buka pula ulama' lain pula, dia kata anak kunci syurga tu semayang pula. Buka pula yang lain pula, anak kunci syurga itu ialah taat pada mak bapak pula. Macam-macam tuan-tuan. Kita balik pada hadis Nabi SAW yang terang-terang daripada Nabi SAW. Siapa yang boleh masuk syurga? Ni hak kita nak baca malam ni. Baik, ketahuilah kiranya wahai saudaraku, cakap yang baik dan perkataan yang elok itulah yang bagus dan terpuji pada syarak mengeluarkannya oleh seseorang. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Nabi SAW. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khaira. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia bercakap yang baik-baik. Bercakap yang baik ini orang Arab sebut apa? Atabal kalam. Cakap yang baik. Nabi sebut itu syarat kesempurnaan iman. Sebab ada orang faham syarat kesempurnaan iman ni macam-macam. Saya malam ni main ceramah pakai baju kemeja. Ada belang-belang pula lantai. Songkok pula hitam. Tinggi pula tu. Nama dia GST. Geng Songkok Tinggi nama dia. Tengok pula Tok Imam kita ni, jubah putih, serban putih, janggut pun putih. Antara saya lah dengan Tok Imam kita, nampak hak mana kuat iman tuan-tuan? Cuba jawab. Tok Imam lah. Dia jubah dia putih, janggut dia putih, serban putih, dia pun putih. Saya ni songkok hitam, baju kelabu, muka pun hitam, janggut pun hitam. Oh, Tok Imam tu iman lebih kuat pada Ustaz Kazim. Sebab apa? Penilaian iman kita letakkan kepada penampilan. Tapi Nabi tak pernah meletakkan iman pada budaya penampilan kita. Nabi tak sebut. Tak ada dalam hadis Nabi sebut siapa yang mempunyai ekor serban yang panjang, dialah yang lebih iman dia. Nabi tak sebut. Nabi sebut orang yang beriman tu apa dia? Mulut dia baik. Kalaulah serban itu lambang iman, makcik-makcik ni kompong tak beriman. Mana boleh pakai serban? Kalaulah iman tu lambang orang beriman, yang paling kuat iman siapa? Ada satu kaum tak pernah buang serban. Tidur dengan serban, main hoki pun dengan serban. Tuan bayangkan. Yang mana faham-faham, tak faham sudah tuan. Sebab itu kena faham betul-betul di antara penampilan dengan amalan. Penampilan boleh dibuat-buat. Kalau kita duduk dalam satu budaya, kita boleh ikut budaya dia. Tetapi tuan-tuan, yang Allah letakkan syarat iman itu apa? Syarat kesempurnaan iman itu apa? Sehinggalah dengan itu boleh masuk syurga. Atabal kalam. Cakap yang baik-baik. Jadi berhati-hati tuan-tuan, dalam hadis banyak letak syarat-syarat kesempurnaan iman ni, banyak hadis ni. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Sesiapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia memuliakan tetamu dia. Jadi tuan-tuan, kalau tetamu datang rumah tuan-tuan, tuan-tuan tak layan dia, sebaliknya tuan-tuan duduk zikir, belum sempurna iman. Tetamu datang duduk atas sofa, kita pula baru habis sembahyang asar pukul 6.30. 6.30 sembahyang asar, balik kerja. Duduk sekejap, ya Din, aku nak berzikir. Subhanallah, subhanallah.
belum sempurna iman. Engkau dah habis sembahyang, engkau berdoa dah lebih kurang, engkau layan tetamu engkau. Melayan tetamu itu syarat sempurna iman. Berbuat baik pada jiran syarat sempurna iman. Menyayangi sesama Islam syarat sempurna iman. Sampai Nabi sebut la yu'minu ahadukum, tak beriman di kalangan kamu sehinggalah kamu sayang pada orang lain macam kamu sayang pada diri kamu sendiri. Maknanya kalau kita membenci sama-sama kita, sumpah seranah sama-sama kita, dengki sama-sama kita, belum beriman kita tuan-tuan. Walaupun ekor serban kita mengalahkan Wong Fei Hung, panjang lebih pada Jackie Chan tuan-tuan. Sebab Nabi tak tengok pada berapa panjang janggut dia. Yang Nabi tengok ialah engkau layan tak jiran kau, engkau layan tak anak isteri kau, engkau layan tak amalan engkau. Yang ini yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Dan berilah berita gembira kepada orang beriman dan orang yang beramal saleh. Dua ni dipanggil sebagai the twins, ayat berkembar. Ada iman, ada amal. Kalau iman ada, amal tak ada, tak pakai. Kalau amal ada, iman tak ada, tak pakai. Dua-dua kena ada. Wa aqimus salah wa atuz zakat. Dirikan solat, bayar zakat. Dua-dua ni pun dipanggil ayat berkembar. Engkau semayang, kau kena bayar zakat. Kalau kau semayang, zakat engkau tak bayar, tak ada makna semayang kau. Kalau kau bayar zakat, semayang kau tak buat, zakat engkau tak ada makna. Dua-dua ini dipanggil sebagai ayat yang berkembar tuan-tuan. Termasuklah ayat yang kita baca sekarang. Wa basyiril ladzina amanu tadi, wal asri illal ladzina amanu tadi, menunjukkan bahawa iman dan amalan. Okey, baik. Maka dia sebut di sini tentang perkataan yang baik. Maka apabila berjumpa dengan saudara-saudara, pertama, mahulah bercakap manis, cakap manis. Jangan bila jumpa dengan orang terus perli dia. Aku ingat kamu dah mati, Din. Nampak? Dia pula baru bergaduh dengan isteri dia. Kita pula buat lawak lebih kurang. Hidup lagi kamu, Mat. Aku ingat dah mati kamu, Mat. Ayo, sambil buat lawak je. Penampar kita tu melekat 5 jari dia. Aku gurau tak boleh ke? Gurau boleh gurau. Bab mati hidup jangan main-main. Sebab tu bila jumpa orang, cakap elok-elok. Assalamualaikum, Din. Waalaikumsalam. Ya Allah, lamanya aku tak jumpa kau, Din. Rindulah aku pada kau. Kan bagus. Jumpa dengan dia, ya Allah, Kak Tipa badan tak naik langsung, kecil molek macam dulu juga. Ya Allah. Terus Kak Tipa tanya, engkau dah makan ke belum? Nampak? Ini akak-akak jumpa dia, terus akak tanya, ya Allah, Kak Tipa gemuknya sekarang. Akak-akak, perkataan itu adalah perkataan yang paling perempuan benci. Gemuk. Gemuknya kau, jangan sebut. Marah dia. Walaupun dia gemuk, tetap kena cakap, ya Allah, comelnya kau. Nampak? Yang kedua, jangan kata pada dia bila nak kahwin. Abang-abang, hari ni kalau abang-abang silap tanya bila nak kahwin, dia semelih gitu tu. Jiran tanya bila nak kahwin, Din. Dia tak sabar, dia lompat rumah jiran, dia bunuh jiran dia. Hanya kerana bila nak kahwin, bila nak kahwin, bila nak kahwin. Sensitif bagi dia. Yang ketiga, jangan tanya pada dia bila nak beranak. Ni, kita ni orang lelaki-lelaki suka tanya. Saya jumpa kawan tak kahwin, bila lagi kau nak kahwin, Mat? Takkan nak biar buruk dalam kain, Mat. Nampak tak? Subhanallah. Itu orang tak beriman cakap tu. Kadang-kadang dia tanya pula, bila nak beranaknya, Ton? Asyik mak kau je beranak, Ton. Kecil hati Ton tadi. Banyak lagi benda lain boleh tanya bila jumpa. Kapal terbang Indonesia tu berapa ramai yang meninggal? Ada lagi tanya, tuan-tuan. Banyak lagi, tuan-tuan. Bulan 12 ni musim apa ya? Musim kelapa. Dah cakap sudah. Tak payah nak bercakap satu benda yang bila bercakap dengan dia tak mau. Bercakaplah dengan perkataan manis dengan dia. Seronok jumpa awak, ya Allah, rindu pada awak. Bagaimana anak awak yang sulung buat apa, isteri awak buat apa. Jangan tanya depan isteri dia pula, Den, dah berapa bini sekarang? Dah penampar pula, tuan-tuan. Sebab orang kita ni tak pernah berhenti daripada bergurau.
Ada masa kita boleh bergurau, ada masa kita tak payah bergurau. Tuan-tuan nampak belakang kita ni mimbar. Mimbar. Tu imam baca khutbah hari raya. Dengan jubah hitam dia, serban putih dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang makmum tu betul-betul duduk sah di tengah tu. Dia tengok imam tu. Ini kawan aku dulu ni. Sama-sama skodeng dengan dia. Sekarang jadi imam ni. Sama-sama minum air ketum dengan dia lah dulu. Macam mana boleh jadi imam ni? Hebat. Habis mayang raya, habis baca khutbah raya, imam turun, dia bersalam. Assalamualaikum Din. Jadi imam kau Din. Dah tak minum air ketum ke? Depan pengurusi masjid, depan datuk timbalan pengurusi, mampu punya soalan tuan-tuan. Terkebir-kebir mata tu imam tu nak jawab apa tuan-tuan? Ini orang tak reti, dah jadi imam, patutnya kau belajar daripada dia. Daripada sama-sama minum ketum, sekarang dah naik pangkat jadi imam. Engkau sampai sekarang pergi dah ketum lagi. Jangan kita tanya dekat dia, ya Allah kau dah imam dia, boleh percaya kau ni dia. Orang macam ni tuan-tuan, angkat dia 4 orang tak di luar. Dia tak reti bagaimana nak hormat orang, bagaimana nak membesarkan orang. Orang macam ni nak dapat syurga jauh tuan-tuan. Perkataan yang terbaik pada dia adalah perkataan buruk. Isteri masak saja, isteri tak buat apa pun buruk perkataan dia. Isteri letak sayur pada dia. Sayur kangkung masaknya goreng. Yang ni pula lemak cili api. Mana ikan gorengnya? Ikan goreng tak ada abang, makan sayur pun cukup lah dengan masak lemak tu. Oi bodoh. Dah aku ni suka makan ikan goreng lah, takkan kau nak ajar ni bengap sangat apa kamu? Udahlah bodoh tambah bengap pula. Tegur pula depan mak mertua, pak mertua. Isteri tu duk menitik air mata tu sambil duk goreng ikan. Jatuh air mata dalam kuali tu. Ceng. Tak pandai menjaga hati. Nak minta goreng ikan goreng ke apa, bukannya bodoh bengap. Bila tengok tak ada, mama, ikan goreng tak ada itu je. Ikan goreng tak ada tak ada bang. Oh tak apalah, cukup. Isteri faham lah suami nak. Ni dak dengan bodoh sebut, bengap sebut depan anak, depan mak, depan mertua. Orang macam ni tuan-tuan, dia bukan atabal kalam. Saya dah cakap dah pada tuan-tuan, dengan isteri kita kalau nak minta sesuatu tak payah tengking. Tuan-tuan hanya perlu tunjuk muka welfare. Nak minta duit tak payah tengking. Weh bedah, minta duit. Pertama kali tuan-tuan saya lalu datang kedai runcit Bibah. Allah, senang betul nama kedai dia tuan-tuan. Selalu kedai runcit hebat lah, macam-macam al kat depan, as kat depan. Mari tempat tuan-tuan tu kedai runcit Bibah, selamat betul tu. Oh senang ingat, sampai mati senang ingat tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni nak minta sesuatu pada isteri kita tengking, Bibah duit, dia bagi tapi dia tak redha. Nak minta hanya buat muka welfare je. Saya kata dah dulu, pergi kerja naik motosikal, motosikal rosak, tak dapat duit nak repair, jalan kaki je, tinggal motor di rumah, turun flat jalan kaki. Abang helmet, tak apa abang jalan kaki je. Motosikal rosak, kenapa tak repair? Duit tak ada sayang. Tak apalah, bukannya jauh pun, Kajang je. Astagfirullahalazim tuan. Mansara ke Kajang ke biar penting kau. Agak-agak isteri nak biar ke? Dia tak biar, dia mesti ambil duit nah pergi repair abang. Dia hanya buat muka welfare je. Suara pun suara sedih. Jadi akak-akak berhati-hatilah kalau suami buat muka sedih tu, ada makna lah tu tuan. Baik, kemudian dia sebut kepada kita, tegur siapa yang elok. Okey, tegur siapa yang elok. Apa-apa teguran yang menyukakan hati dan menjadi berkasih-kasihan itulah yang sentiasa membawa berhubung silaturrahim. Maka orang yang memperbuat demikian adalah baginya sebuah mahligai yang megah di dalam syurga yang disediakan oleh Allah
sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Ali qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurafan yurazu zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Diriwayatkan daripada baginda Ali karamallahu wajhah, katanya, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di dalam syurga itu ada beberapa bilik yang boleh nampak orang-orang di luarnya daripada dalam, dan nampak pula orang-orang di dalam daripada luarnya. Oleh sebab dinding itu sebagai permata yang tiada bandingannya di dalam dunia. Masya Allah. Jadi tuan-tuan jangan duk bayangkan dinding macam cermin masjid kita ni. Tak. Dia dibuat daripada permata yang tiada bandingannya. Habis tu ustaz, kalau dah duduk dalam bilik, orang luar nampak yang dalam nampak di luar, apa maknanya bilik kami ustaz? Tuan-tuan ingat dalam syurga ni ada kaki sekodeng ke? Dalam syurga tak ada siapa nak pergi tengok orang banyak. Dia layan hai dia. Tak ada siapa yang jahat hati perut, tak ada siapa yang busuk hati dia, tak ada siapa yang jahat mata dia, tak ada siapa yang jahat telinga dia. Dalam syurga baik-baik belaka tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah satu tempat yang disediakan kepada kita. Yang pertama untuk siapa? Untuk orang yang baik perkataan dia. Maka amatlah sentosa orang-orang yang tinggal di rumah itu dengan hiasannya dan dengan anak-anak bidadarinya. Maka apakala didengar akan Nabi perkataan Sayyidina Ali, maka bangunlah seorang laki-laki, faqama a'rabiyun faqala liman hiya ya Rasulullah, qala liman atabal kalam. Maka bangunlah seorang Arab Badui bertanya, bagi siapakah yang empunya bilik-bilik itu ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah, bagi orang-orang yang memanis ia akan cakapnya. Yang pertama kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang memaniskan bercakap dan memaniskan muka pada saudara-saudaranya itu, disuruh oleh syarak. Tambah-tambah tuan-tuan, kita ni jadi penceramah ni. Penceramah ni kenalah cakap dengan bahasa yang sopan. Sebab dia jadi contoh, dia jadi ikutan. Apa yang dia pegang, apa yang dia cakap, anak murid dia pegang. Sebab itu di dalam pengajian kita ada beberapa jenis guru. Ada yang dipanggil sebagai karung ilmu. Karung ilmu. Tuan-tuan boleh buka dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali membicarakan orang yang dipanggil sebagai karung ilmu. Tanyalah apa pun pada dia, dia mampu mengeluarkan ilmu pengetahuan, gedung ilmu dia. Ada yang keduanya dipanggil sebagai alim ulama. Alim ulama ialah ulama yang mengamalkan ilmu dia. Dua ni tuan-tuan. Satu nama dia karung ilmu. Tanya apa pun dia boleh jawab. Satu lagi ialah ulama. Orang yang ada ilmu dan mengamalkan ilmu dia. Maka dia dipanggil sebagai ulama. Baik. Jadi di dalam kita menyampaikan kuliah kita, apa benda pun cakap yang baik-baik. Bila kita bercakap yang baik, jangan maki orang, maka orang akan ikut kita. Sebab itu kalau kita nak tengok guru yang saya sebutkan tadi, ada guru yang dipanggil mursyid. Apa dia mursyid? Guru yang membimbing anak murid dia jadi betul-betul baik. Nama dia mursyid. Bagaimana nak tengok guru yang mursyid? Tengoklah pada anak muridnya. Tengok anak murid, maka kenallah mursyid atau tidak gurunya. Bagaimana nak tengok guru yang mursyid? Tengok anak murid. Siapa boleh kesan? Yang boleh kesan ialah orang yang berdamping dengan anak murid. Orang yang boleh berdamping itu dia boleh kenal ada ataupun tidak perubahan pada anak murid dia. Pertama, apa perubahan dia? Sebelum dia belajar dengan guru dia, dia adalah orang yang mulut jahat. Maki, haram jadak, setan, babi, bengong, biul, semua benda dia sebut. Selepas dia belajar dengan satu guru, dia dah tak sebut dah benda-benda itu. Mulut dia jadi yang baik, maka guru dia itu mursyid. Jadi akak-akak boleh cek tengok.
suami kita ni lepas belajar makin kuat maki ke makin diam? Makin kuat pula maki, guru dia tak mursyid. Tapi kalau suami kita, kalau kita ni tuan-tuan dulu kuat maki, tak guna, bodoh, bewak, semua dia sebut belaka, balik bayar pun dia sebut. Lepas dia belajar dengan satu guru, dia jadi orang yang baik. Kejap-kejap selawat, kejap-kejap astaghfirullahalazim, Allahu akbar, subhanallah, tak sebut dah maki. Siapa guru dia? Pergi belajar. Yang kedua, macam mana nak cari guru yang mursyid? Sebelum belajar, kedekut ya amat-amat. Jangan kata dengan orang lain, dengan diri dia sendiri pun kedekut. Jangan kata dengan orang lain, dengan anak isteri dia pun kedekut. Tetapi satu hari dia belajar dengan satu guru, suami dia jadi seorang yang pemurah, tidak lagi bakhil, tidak lagi kedekut. Itulah guru yang mursyid. Cari guru dia. Tetapi kalau dulu dia adalah kedekut, sekarang bertambah-tambah kedekut, maka guru tu tak mendidik dia dengan mursyid. Guru tu tak payahlah pergi belajar dengan dia. Ini dia tuan-tuan nilaian dia. Tapi sayang, hari ni penilaian di dalam menuntut ilmu bukan lagi mursyid tak mursyid. Penilaian dia ialah geng tak geng. Kalau geng aku ikut, kalau tak geng aku tak ikut. Budaya geng pula, parti mana, sokong belah mana. Kalau bukan parti aku tak mau ikut. Ini pencacai punya ustaz, tak payahlah. Ni makan dedak punya ustaz, tak payahlah. Padahal ustaz tu makan nasi. Habislah tuan-tuan, akhirnya ilmu yang penting yang boleh mengubah jiwa kita, kita tak dapat ilmu dia. Ataupun kita ikut dengan ikut sebab mengantuk dan tak mengantuk. Aku boring dengan ustaz tu, pasal boring mengantuk. Ustaz tu best, lawak saja. Nampak tak tuan-tuan? Nilaian zaman sekarang. Sebab tu kita nak belajar ni tuan, belajar betul-betul. Belajar elok-elok. Di antaranya ialah manis bercakap. Peniaga manis bercakap, Tok Imam manis bercakap, Tok Bilal manis bercakap, pemimpin lagi-lagilah manis tuan-tuan. Waktu dekat pilihan raya jelah. Ustaz manis bercakap, suami manis bercakap, peniaga manis bercakap. Kalau semua orang manis bercakap, maknanya dia nak syurga. Tapi kalau kita malas bercakap, masam pula bercakap, kasar pula bercakap, kita ketahui bahawa kita telah menolak syurga. Dan bertemu dengan manis muka dan memberi salam serta sambut apa cakapnya dengan kalam yang manis dan menyukakan hatinya. Tuan-tuan, benda ni kita lihat bila kita bercakap dengan orang yang kita tak suka. Kalau dengan orang yang suka, kita layan habis-habis, bergurau, berbual. Nak tengok baik tak baik bukan dengan kawan baik, dengan orang yang kita tak ngam, tetap kita layan dia, tetap kita salam dengan dia, tetap kita senyum pada dia. Ini yang dikatakan orang baik. Orang baik ni tuan-tuan bukan baik pada orang yang baik pada dia. Baik, kita sambung. Jangan disakiti hati saudara itu dengan cakap sindiran ataupun git. Ini tuan-tuan tulisan Jawi, ejaan dia gayata git. Tapi pengarang kitab ni dia translate dalam bahasa Roman kita ni giat, bukan giat. Orang Perak sebut git. Bahrul Mazi ni tuan-tuan, penulisnya ialah orang Perak, orang Lubuk Merbau. Sebab tu dia dipanggil Idris Al-Marbawi, Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi, orang Lubuk Merbau. Jadi banyak tulisan dia diambil daripada bahasa Perak lama. Bahasa Perak lama di antaranya ialah git. Git menggit. Git menggit ni tuan-tuan maknanya ialah perli memerli, sindir menyindir, kutuk mengutuk. Itu dipanggil git dalam bahasa Perak lama tuan-tuan. Atau mendatangkan apa bual yang haram dan makruh. Maka apabila engkau perbuat demikian, nescaya mendapat balasan yang besar di negeri akhirat. Saya dah sebut pada tuan-tuan tadi, kalau sama-sama geng kita, memang kita layan dia. Dah kawan, kenal, baik. Yang menjadi cabaran kita ni ialah bila kita tak kenal dia, tak apa nak baik dengan dia, macam mana nak cakap dengan manis muka?
Contoh paling mudah saya sebut tadi tentang yang dikatakan orang yang sempurna iman ialah orang yang melayan tetamu. Tetamu terbahagi pada dua. Pertama yang dijemput. Kenduri kahwin, tahlil, kesyukuran, arwah. Jemput datang, kenduri hari jadi. Kenduri masuk rumah. Naik buaya, anak macam-macam orang Melayu ni kenduri. Tetamu tu datang, itu dipanggil tetamu dijemput. Yang kedua, tetamu tak dijemput. Tiba-tiba je datang. Duduk depan pintu pagar tu, Assalamualaikum. Siapa pula datang ni? Panjang tengkuk, siapa pula datang ni? Antara dua tu, mana yang tuan-tuan nak layan? Sudah pasti yang dijemput itulah yang nak layan kau-kaunya. Yang tak dijemput, layan apa pula? Buffalo. Kau lawan buffalo, tuan-tuan. Kau-kaunya layan. Maka di sini nak letak iman tahap mana. Sebab tu tuan-tuan, bila kita tengok dalam kitab, dia sebut kepada kita bagaimana melayan tetamu. Pertama, layan dia bercakap. Berbual dengan dia. Berbalas cakap. Jangan dia tanya sepatah, kita jawab sepatah. Macam mana, Den? Engkau sihat sekarang? Boleh lah. Anak-anak engkau macam mana? Ada. Yang sulung di mana? UiTM. Yang nombor 2? Serenti. Oh. Hujan ke sekarang ni? Ada juga hujan. Apa lagi aku nak tanya kat Din ni? Nampak tak tuan-tuan? Sampai tak reti nak tanya dah. Sebab tak mesra. Cuba tanya. Sihat kau, Din? Alhamdulillah. Macam inilah, tapi hujan-hujan ni batuk juga. Kena hujan sakit kepala. Baru ni pun aku demam. Tapi hari ni dah okey dah, nampak. Anak kau pergi kat mana sekarang, Din? Anak aku UiTM. Adik dia tu USM. Yang bongsu tu sekolah sains. Alhamdulillah lah. Ini dia orang kat asrama, kat kolej, tak ada yang balik pun. Hujan ke sekarang, Din? Allah, tiap-tiap petang hujan. Ya Allah, musim dia gamaknya. Kan seronok nyembang. Ini buat muka blur je. Ada juga. Isteri kau mana, Din? Entah. Mana pergi, entah. Entah disebut, tuan-tuan. Orang macam ni jauh daripada sifat yang baik. Yang kedua, bila datang tetamu, apa dia? Jamu makan. Letak jamu makan. Dah 3 jam, 2 jam tetamu duduk, dia balik. Nak balik, Mat? Balik dah. Ya Allah, tak ada minum apa pun. Nampak tu? Rasa nak cekik je tu rumah tu. Aku dah duduk 2 jam, tiba-tiba bila aku nak balik, kau cakap, ya Allah, tak sempat nak minum. 2 jam kau buat apa? 2 minit patut dah sampai air. 2 jam. Ni perangai orang kita, tuan-tuan. Serupalah kalau meninggal. Berapa ramai kalau meninggal orang sakit? Din, Pak Tempe dah meninggal, Din. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila? Pukul 12 tengah hari tadi. Ya Allah, tak sempat aku ziarah dia. Cadangnya petang ni nak tengok. Padahal Pak Mat Tempe dah 6 bulan terlantar, tuan-tuan. 6 bulan kau buat apa? Tiap-tiap hari lalu depan rumah dia, kau tak ziarah pun. Hari ni dia meninggal. Ya Allah, cadangnya petang ini aku nak pergi tengok. Kalau tak mati Pak Mat Tempe tu, petang tu pun tak datang ni, tuan-tuan. Ni perangai orang kita. Yang ketiga, tunjuk dia mana kiblat. Tetamu datang rumah kita, tunjuk kiblat mana. Kau kalau nak semayang ni, Mat, kiblatnya straight je. Aku dah tanda dah, nampak tanda, ikut je ni. Jangan dia tanya pula, mana kiblat rumah kau, Mat? Kiblat ya. Hari tu mak aku datang belah sini, rasanya dia semayang. Kamu belah mana pula? Aku belah mana-mana boleh, kata dia. Astagfirullahalazim. Rupanya tak semayang, tuan-tuan. Huru-hara punya tuan rumah, tak adanya semayang. Yang keempat, tetamu datang rumah kita, tunjuk tandas mana. Jangan sampai dia tanya, nak tumpang tandas? Tak payah, letak je dia. Tuan Haji, kalau nak ke tandas, saya tunjukkan. Itulah adab melayan tetamu. Tunjukkan, ini tandas Tuan Haji.
Kalau tu haji nak ke tandas, ini tandas straight je dapur tu belah kanan. Dapur kiri aja masuk kanan. Kalau tandas tuan-tuan tu canggih terlebih, cakap kat dia. Sebab hari ni tandas canggih-canggih tuan-tuan, orang kaya semua tandas ni, ya Allah. Button saja banyak. Semua push belaka. Daripada kereta dia sampai ke tandas, semuanya push. Setengah orang dia tak tahu tuan-tuan. Di rumah dia tandas cangkung. Mari rumah kita tandas duduk dia menung. Kalau aku duduk atas tandas ni, siapa duduk sebelum aku kata dia. Geli aku kata dia. Lalah dia mencangkung atas tandas duduk tu. Tak kepecah tandas tu. Terbelah dua tuan-tuan. Dengan punggung dia pun terbelah sekali. Ada tandas tuan-tuan yang Allah canggih terlebih. Macam baru ni saya pergi ceramah di Jepun tuan-tuan. Canggih terlebih. Setengah jam saya duduk dalam tandas tu, duduk cari button. Tang mana aku nak tekan ni. Tak kena saja tau. Saya tekan yang ni muzik keluar. Apa pula jamban lah ada muzik. Tekan yang ni pula. Apa pula nak keluar lepas dia tuan-tuan. Tak kena saja. Lala saya tekan situ ni pula. Udah keluar pula. Pipe kecil je keluar kat tengah-tengah mangkuk. Dia tembak tuan-tuan. Udah terkejut kita. Itu yang berterabur ke pintu tu. Hai. Halo je air dia tu nanti. Saya duk bayang kalau opah guna yang ni. Halo tembak dia tuan. Pada biar je opah tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah tuan. Kena ajar pada dia macam mana cara dia. Ini yang dikatakan orang yang baik. Baik. Kemudian sabda Nabi SAW. Wa at'amat ta'am. Dan juga mendapat mahligai. Seperti yang tersebut dalam tadi. Orang memberi dan menjamu orang makan. Lepas habis semayang tadi, saya tengok berada-berada tu pakat duk ambil kari pap dengan cucur apa benda tu. So duk tengok dia orang ambil satu makan. Mai datang orang ni pula ambil makan. Saya tanya anak-anak tuan-tuan ni bayar ke? Tak ada bayar Ustaz. Ustaz Kazim ke? Ya. Sepek mata tak pakai lain. Apa yang lain sama je lah. Seseronok tengok tuan-tuan. Ada satu part yang ni bayar. Mi RM2.5, nasi RM2. Milo lah apa lah, kopi pak belalang lah apa semua tulis. Hak sebelah ni free. Saya tanya Tok Bilal tadi kena bayar ke cucur ni? Tak ada Ustaz, ambil lah makan. Ada je orang bagi hantar makan. Ni wa at'amat ta'am, yang jamu orang makan. Siapa yang buat ni tak tahulah tuan-tuan. Siapa yang mencadangkan benda ni pun dapat pahala. Bukan setakat orang yang hantar makan tu. Yang mencadang mula-mula dulu. Saya mencadangkan kita buat kempen hantar makanan letak di surau. Siapa datang ada rezeki dia. Cadangan diterima. Nabi sebut dalam hadis man dalla ala khairin falahu mithlu ajri. Siapa yang mencadangkan benda yang baik, siapa yang mula-mula membuat benda yang baik, dia dapat pahala. Dan tiap-tiap kali orang ikut dia buat baik, dia pun dapat pahala sebanyak mana yang ikut. Sebab tu tuan-tuan, sambil duk makan cucur tu, kuih tu, jangan duk kutuk. Ini je kuihnya pun ngap. Ada yang jenis tu. Ada jenis tu. Tak ada ke tepung ubi ke apa ke, tak ada ke. Keripak je ngap, tapi telan 2 biji. Keripak-keripak pun 2 biji dia balon dia. Perangai orang kita.